Baik cikgu-cikgu. Sebelum ni saya dah bagi tahu, okey. Jika maklumat murid itu dalam SMM tak ada, so kita nak masukkan maklumat murid itu dalam, nak register murid itu sebagai ahli pengangkap, macam mana? Dah tak ada macam mana kan? So kita kenalah register secara manual. Okey. Jadi kemudahan saring data tadi itu sebenarnya mengurangkan kerja kita, okey. Mengurang dan mempercepatkan kerja kita mengemaskini data pengangkap dan juga membuat proses pendaftaran pengangkap sebenarnya. Okey, tapi kalau maklumat murid itu, contohlah murid itu baru ataupun terlepas pandang nak dimasukkan dalam sistem SMM, so bila dah convert tengok-tengok murid itu tak ada. So kita kenalah register ahli pengangkap berkenaan secara manual. Bagaimana nak register secara manual? Pergi kepada maklumat utama ni, pilih maklumat ahli unit, tekan sekali. Okey, pilih kepada tambah rekod ahli. Okey, tambah rekod ahli, tekan sekali. Baik, bila tambah rekod ahli tekan sekali ni cikgu, dia akan keluar sini kod sekolah, dia akan jalan secara automatik, nama sekolah pun secara automatik. Yang field yang kuning ni mesti dimasukkan, mesti dikemaskini. Sekurang-kurangnya kalau tak dikemaskini salah satu daripadanya, sistem Scout tidak akan register budak berkenaan. Okey. So kita ada rules kita. Baik, MyKit dan MyCard dan nombor sijil lahir perlu diingatkan hendaklah diregister atas nombor yang sama. Contohnya saya register budak ini ya, 898989. Okey. So nombor yang sama cikgu copy balik semula. Okey, cikgu copy. Cikgu paste balik nombor yang sama pada bahagian nombor sijil lahir. Saya mencadangkan highlight, Ctrl C, lepas tu klik dekat sini. Okey, Ctrl V. Ctrl V tu paste lah, Ctrl C tu copy ya. So pastikan nombor yang sama. Sebab apa? Nombor MyCard dan MyKit atau MyKit ni akan diubah suai oleh sistem menjadi nombor ID budak berkenaan, yang akan kekal sebagai nombor sijil lahir ataupun nombor MyKit MyCard dia adalah di sini. Jadi kita perlu tahu nombor MyKit MyCard ataupun nombor sijil lahir yang sebenar di sini. Nombor di sini akan diubah suai oleh sistem untuk tujuan pendaftaran ahli baru. Okey. Dia bukan ubah suai apa cikgu. Dekat depan ni bila cikgu tekan daftar ahli ni cikgu, dekat depan ni nanti dia akan wujudkan kod sekolah, palang nombor ID budak ni, palang tahun pendaftaran. Jadi kita tahulah budak ni telah menjadi ahli pangkap sejak bila. Jadi kita tahulah. Okey. Baik, dah masukkan nama, nombor ID tadi tu, nombor MyKit MyCard dengan nombor sijil lahir. Okey, kita masukkan nama pelajar. So masukkanlah yang kuning-kuning ni. Saya masukkan yang kuning-kuning. Yang putih-putih ni nak masuk boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah. Masukkan je lah. Okey, kalau ada maklumatnya masukkan aja. Okey, saya masukkan sekarang. Baik cikgu. Sekarang saya dah masukkan maklumat-maklumat ni. Yang kuning saya dah masukkan, yang tak kuning, yang putih pun saya dah masukkan. Okey, misal katalah cikgu terlupa lah salah satu daripada kotak kuning ni. Yang lain cikgu dah masukkan, satu ni tertinggal. Cikgu tekan daftar ahli baru. Dan tekan nak masuk ni, tekan daftar ahli baru, jangan tekan batal pula. Batal ni batal kan balik di benda pendaftaran tu. Tekan daftar. Bila tekan daftar, dia akan perlu keluarkan data diperlukan. Anda mesti mengisi jenis unit pengangkap terlebih dahulu. Dia bagi tahu ni tak isi lagi. So kalau mana-mana part yang bahagian kuning tu, field kuning tak isi, dia akan bagi tahu, dia akan suruh isi juga sampai isi semua bahagian kuning. So pilih, dah isi, tekan daftar ahli baru. So dia akan daftarkan terus pergi kepada
Makna bila dah keluar macam ni, bila cikgu dah nampak ada kod sekolah depan dia, diikuti dengan nombor my card ataupun sijil lahir budak, diikuti dengan tahun pendaftaran, bermaksud budak ini telah diregisterkan dalam sistem pengakap secara rasminya. Okey, cikgu kemas kini lah dia. Misal kata cikgu nak kemas kini tak ada maklumat ataupun belum ada penat ke malam nak kemas kini, abaikan dulu, biarkan dulu. Yang penting budak ini dah diregisterkan. Tapi perlu diingat cikgu ya, untuk pendaftaran cikgu perlu masukkan maklumat peribadi, maklumat status keahlian dan maklumat waris perlu dimasukkan. Okey, untuk tujuan pendaftaran. Okey. Baik. Keluar. Okey, keluar. So kalau kita nak, bila lah tiba-tiba kita nak terasa hati ya, apa ni, rasa banyak masa lapang nak kemakini maklumat murid tu, maklumat ahli tu, tekan maklumat ahli unit, pergi kepada kemas kini rekod ahli ni. Okey, cari dia tadi darjah 5 kan, darjah 5 marih tadi, tekan, teruskan. So ni budaknya. Misal katalah ahli pangkap sekolah kita ni ramai sangat, okey, nak cari kelas pula tak ingat mana satu pula kelas dia. So cikgu boleh menggunakan kemudahan cari rekod ahli menggunakan singkatan nama. Boleh. Okey, cikgu ingat nama dia Muhammad Hakimi. So cikgu ingat Kimi je, cikgu type Kimi je, tak apa. Jangan type nama penuh. Kalau type nama penuh tak sama, dia akan tak dapat cari. Okey. Jadi cikgu type sebahagian pun ataupun sikit daripada nama dia, cikgu tekan okey. Nampak segala Kimi semua akan keluar. So ni keluar dah. Tekan kemas kini rekod, dia akan keluarkan maklumat budak berkenaan dan teruskan pengemaskinian mana-mana maklumat dalam bagi rekod peribadi ahli berkenaan. Okey. Jadi selamat mencuba mengemaskini maklumat murid yang tak ada dalam rekod SMM tadi tu. Okey, mengemaskini secara manual lah saya kira dan juga mencari maklumat murid yang kita dah register tadi tu untuk tujuan sambungan kemas kini. Okey. Jadi selamat mencuba cikgu.